Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Dr. Muhammad Rizie. Hari ini kita sambung lagi tentang fungsi kuadratik. Fungsi kuadratik ya. Semalam kita belajar tentang ungkapan kuadratik. Kalau fungsi kuadratik dia adalah ni fx. Ax kuasa 2 tambah bx tambah c. Ini adalah bentuk untuk satu fungsi kuadratik. Jadi A ni yang kita maklum, A itu dia tak boleh sama dengan sifar. Jadi kalau A itu sama dengan sifar, yang ni dia jadi sifar lah. Dan tinggal B tambah C sajalah. Dia tinggal linear. Jadi tak boleh lah. Dia tak jadi kuadratik lah. Dia jadi linear. Okay? Tapi B ni boleh sifar, C ni boleh sifar ya. Jadi persoalannya ialah bagaimana bentuk graf dia? Bagaimana bentuk dia? Bentuk graf. Okay? Dan kalau kita nak tengok bentuk graf, kita kena cari titik koordinat. Okay, apa titik koordinatnya? Titik koordinatnya. Jadi untuk cari titik koordinat tu, jadi kita kena ada banyak titik koordinat. Bila kita banyak titik koordinat, kita boleh lukislah graf. Tapi kalau kita nak lukis graf, kita tengoklah contoh. Contohnya fx sama dengan x kuasa 2 tolak 4. X tambah 4. Ini contoh. Nanti kalau kita nak tahu graf, kita kena cari titik koordinat. Jadi kita nak cari titik koordinat, kita senang sajalah. Kita gantikan x ni dengan nilai apa-apa je, nombornya. Dan dapatlah fx. Okay. Contohnya kita kata x sama dengan kosong. Kalau x sama dengan kosong, jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi fx sama dengan, ini kosong kuasa 2 tolak 4 darab kosong tambah 4. Okey. Dan ini adalah kosong kuasa 2 tu kosong. 4 darab kosong pun kosong. Dan tambah 4 ni sahaja ulang kaji saja ni. Dan ini dapat 4. Dapat 4. Tapi kita lah tak buatlah macam tu. Kita buat apa tu? Table. Kita buat table, kita kata x ini fx. Okey? Kita buat table macam tu. Dan kita cari beberapa nilai. Ini lagi senang. Okey, lagi cepat dah. Okey. Jadi kita boleh cari contohnya kita mulakan x ni dengan negatif 1. Jadi bila kita kata ni kalau kosong negatif 1, ini kosong. 1, 2, 3. Ini kita boleh letak aja nombor ni sebenarnya. Kalau kita nak tambah lagi negatif 2 sebelah sini pun tak apa lagi lah tambah. Okey. Jadi kita dah kira tadi x kosong adalah 4. Ditulislah kat sini 4. Jadi kalau x tu 1, gantilah di sini 1. 1 kuasa 2 tolak 4 darab 1. Okey, 1 tolak 4. Ini negatif 1 kuasa 2. Negatif 1 kuasa 2 jadi berapa? Saya kira lah nak tunjukkan. Kalau f ni negatif 1. Jadi negatif 1. Kita kata negatif 1 kuasa 2 tolak 4 negatif 1 tambah 4. Saja saya nak tunjuk saja ni. Ini negatif 1 kuasa 2 dapat 1. Ini negatif 4 tolak 4 tambah 4. Dan ini adalah tambah 4. Jadi kita dapat 9. Okey. Kalau kita gantikan lagi, ini 9 lah ni. Kalau kita ganti dengan 1, F1 dia akan dapat 1 kuasa 2 tolak 4 darab 1 tambah 4. Dan ini kita dapat, ni 1 kuasa 2 dapat 1 tolak 4, negatif 3 tambah 4, berarti kita dapat 1. Jadi ini 1. Okey, kalau kita ganti 2 pula. Kalau kita ganti 2, ini kita congak ajalah ataupun kita kira F2. Kita akan dapat 2 kuasa 2 tolak 4 darab 2 tambah 4. Dapat 4 tolak 8. Tolak 8 tambah 4 dapat sifar. Sifar kat situ.
Dan kalau kita ganti 3 pula, F3, F3 kat sini ya. F3, F3 kita akan dapat 302. Tolak tolak 4 darab 3 tambah 4. Jadi dapat berapa ni? 9 tolak 12. Berarti tolak 3 tambah 4 dapat 1. Dapat 1. Okey. Gitulah. Jadi kalau kita nak lihat bentuk graf, kita kena lukislah bentuk graf. Kalau kita lukis graf, ini adalah kaedah. Nak melukis graf ni saja tunjuk nak bagi nampak macam mana bentuk graf tu. Okey, bentuk graf tu. Bentuk graf kita graf ni kalau kita paksi X ni tengok ni, kalau kita tengok daripada 1, negatif 1 hingga 3. Jadi kita letak di sini contohnya negatif 1. Jadi jarak ni, ini kena pakai kertas graf lah. Okey, tapi ini saya nak tunjuk saja, nak tunjuk bentuk saja. Okey, kalau anda nak lukis graf betul, anda kena lukis guna kertas graf lah. Tapi sekarang saya nak tunjukkan bentuk. Jadi negatif 1, ni kena tengok ni jarak yang sama ni. Ni negatif 1 sama 1. Sebab ni kita panggil dia punya skala ni mesti sama. Mesti sama. 1, 2 sama. Kalau ini 1 cm, ini pun 1 cm, ini pun 1 cm. Ini pun 1 cm. Gitu. Okey. Ini 3. Gitu. Nah. Dan untuk tegak pun serupalah. Untuk menegak tu sebab nilai dia besar sampai 9. Jadi saya letak di sini sempitkan sikit. 9. Nah. Ni paksi X nama dia. Ini paksi fx. Gitu paksi fx. Okey. Jadi oleh 9 kat situ. Saya kena buat skala macam ni lah. Tapi kena sama. Okey. 5, 6, 7, 8. Gitu. Nah. Ini 5. 1, 2, 3. Gitu. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yang penting ini mesti sama. Mesti sama panjang ni. Yang ini dengan yang ni, dengan yang ni, dengan yang ni, dengan yang ni. Ini kita panggil skala mesti seragam. Nah. Gitu. Jadi kita nak tanda lah titik tu. Tertanda. Jadi kalau X negatif 1. X negatif 1. Y 9. Jadi negatif 1. Negatif 1. 9 kat situ lah. Nah. Kalau X kosong. Kosong dia dapat 4. Sini 4. Kalau 1. 1. Dan kalau X 2. Y kosong. X 3. Y baru tadi. X 3. Y 1. 1 kat sini. 3. Y 1. Inilah bentuk graf dia. Dah kita lukis betul-betul graf dia. Nanti kita guna warna lain lah. Dapat. Ni. Dia lalu kot semua ni. Itu. Lepas tu dia akan naik balik. Gitu. Inilah bentuk graf dia. Jadi sebenarnya kalau anda lukis lagi, dia akan naik. Ginilah terus. Inilah kata bentuk. Kita patut bentuk bagi fungsi kuadratik. Dan kita panggil dia parabola lah. Ini parabola lah kan. Ini fungsi kuadratik. Perangai parabola ni dia melengkung macam ni, dia mesti ada paksi simetri. Okey? Dan kalau kita lihat kat sini, inilah dia paksi simetri. Dia duduk kat sini. Paksi simetri. Lalu kedua ni. Lalu dekat sini dia lalu kat situ. Dia tengah-tengah tu. Okey? Ini kita panggil paksi simetri. Paksi simetri. Ini paksi simetri. Simetri tu makna dia yang ni dengan yang ni dia saling boleh tukar lah begini. Makna dia ini
Ini adalah macam objek, ini adalah bayang dia lah. Kalau ini bayang, kalau ini objek, ini bayang dia lah. Maknanya begitu. Dia simetri. Ini dia duduk tengah-tengah. Okey? Gitu. Nah, dan ini adalah kita panggil ini adalah titik minimum lah. Titik minimum. Okey, ini pasimetri titik minimum. Itulah bentuk graf dia. Okey. Kalau kita lihat kat sini, okey, setiap X ada satu Y lah. Contoh setiap X -1 ada satu Y 9. Setiap X kosong, Y ada 4. X1 -1 fx-nya 9. X-nya kosong, fx-nya 4. X-nya 1, fx-nya 1. X-nya 2, fx-nya 0. Kosong. Kalau X-nya 3, fx-nya 1. Jadi, bagi setiap X, hanya satu nilai fx. Okey? Setiap X, hanya satu nilai fx. Setiap X, hanya satu nilai fx. Gitu. Jadi ini kita panggil, dia ada satu fungsi lah. Oleh itu dia satu fungsi lah. Satu fungsi. Okey. Dan kalau kita lihat arah yang lain pula, kita lihat, kita lihat contohnya, 1 ni, kedudukan 1 ni. Kedudukan 1 ni kan. Okey. Okey. X-nya didapati apa? X1 X sama dengan 1, fx-nya adalah 1. X sama dengan 3, fx-nya juga 1. Okey. Dan kita nampak dekat sini. Ini orang kata hubungan banyak kepada 1. Hubungan banyak kepada 1 iaitu X-nya tengok ada 2. Fx ada 1 saja, nombor 1. Okey. Ini kita panggil hubungan banyak kepada 1. Sebenarnya kalau anda lukis lagi ni, sebab dia ni sifat dia simetri. Simetri kalau 1, X1 fx-nya 1. X3 fx-nya 1. Anda agaklah kalau saya tambah lagi kat sini. Tambah kat sini. Contohnya di sini titik adalah 4. Agak-agak berapa agak. Okey. Jadi kalau anda pasangan dia, kalau anda 4, dia punya titik dia di sinilah. Kosong lah. Okey. Ni nampak simetri kan? Sebelah sini 2, di sini pun 2. Jadi kalau awak lihat di sini, kalau anda lihat di sini, untuk kosong nilai dia 4. Jadi anda akan dapat kalau X-nya 4, fx-nya mesti 5 lah. Mesti 4 lah. Mesti 4 juga. Dia mesti ni sama. Okey? Kalau X-nya 4, fx-nya 4. Kalau X-nya kosong, fx-nya 4 juga. Nampak? Ini kita panggil sifat simetri tu. Okey. Tapi kalau kita nak lihat juga, kita gantilah kat sini. Ganti ni 4. Nampak? Ganti 4. Contohnya, fx 4. F ni saya gantikan dengan 4. Jadi dia akan jadi berapa? Dia akan jadi 4 kuasa 2 tolak 4 darab 4 tambah 4. Berapa dapat? 16 tolak 16 tambah 4. Kan? Dia dapat 4 juga. Itu makna dia. Simetri. Jadi kalau anda tengok ni, negatif 1. Serupa juga lah kalau negatif 1. Ni kalau nombor 5. Ni tengok ni. 3 ke kanan. 3 ke kiri. Okey, 3 ke kanan, 3 ke kiri. Itu simetri. Agak-agak anda hanya berapa agak. Dia mesti di sini sama 9. Ini mesti 9 jugalah kat sini. Mesti dia akan potong pada kedudukan 9 kat sini. Sini. Jadi kalau anda nak kira juga, F
5 dapat berapa? 5 kuasa 2. Ni 5. Kalau 5 dapat berapa? 5 kuasa 2. Tolak 4 darab 5. Tambah 4 dapat berapa tu? Ni 25. Tolak 20 tambah 4. Berapa? 5 tambah dapat 9 lah. Gitu. Itu kita panggil sifat simetri tu. Okey. Jadi anda boleh nampak kat sini okey. 4 dan 0. Okey. Di sini saya boleh sebenarnya. Jadi fx sama dengan 4. Fx sama dengan 4. Jadi ada dua ni. X sama dengan 0 atau X sama dengan 4. Gitu. X sama 0 pun boleh, X sama 4 boleh. Kedua-duanya efeknya 4. Begitu juga kalau efeknya berapa tadi? 9. Kalau efeknya 9, efeknya 9. Efek 9. Jadi X boleh sama dengan negatif 1 atau X boleh sama dengan 5. Itulah maksud dia. Okey, nampak? Nampak? Anda rasa anda mudah saja. Ni sebenarnya sifatnya sifat simetri saja. Jadi ni kita panggil apa tu? Kita panggil hubungan banyak kepada satu. Hubungan banyak kepada satu, iaitu 2x, ada dua nilai x yang memberi jawapan, yang memberi fx nilai yang sama. Begitu. Jadi di sini kalau x sama 1, x sama dengan 3, efeknya 1. Begitu juga fx kosong. Fx sama 0, fx sama dengan 4. Okey, fx sama dengan 4. X boleh sama 0, X boleh sama dengan 4. Okey. Begitu dan seterusnya ya. Ini yang kita panggil apa tu? Sifat fungsi ini hubungan banyak kepada satu. Hubungan banyak kepada satu ya. Okey, dan satu lagi yang saya nak ulang kembali, iaitu ada fase simetri, ada titik minimum, dan bentuk dia simetri. Okey? Kalau anda lukis bentuk satu lagi lah contohnya, saya padam lah yang ni. Okey? Padam contoh ni. Padam contoh ni saya rasa anda dah nampak kan? Okey, saya padam contoh ni. Bagi senang kita nampak contoh berikutnya, fx sama dengan negatif x kuasa 2 tambah 4x tolak 4. Gitu Jadi kalau anda nak lukis gerak, nak tengok bentuk dia, anda kena buat simetri. Kena buat jadual lah. Okey. Jadi contohnya jadual ni daripada negatif 1, 0, 1, 2, 3. Sebab saya gunakan bentuk fungsi ni sama, cuma saya tak negatif kat sini. Saya tukar. Okey, nak bagi anda nampak peranan negatif ni. Okey, jadi kalau kita ganti x ni dengan 2, x ni dengan negatif 1, jadi f negatif 1 sama dengan negatif 1 kuasa 2 tambah 4 negatif 1 tolak 4. Anda dapat berapa? Dapat ni 1, negatif 1, di sini negatif 4, di sini negatif 4. Dapat berapa tu? Dapat negatif 9 gitu. Kalau f adalah
Kalau X adalah kosong, dia jadi berapa? Jadi negatif 0,02 tambah 4 darab kosong tolak 4. Nah, 0,02 kosong lah. Ni 4 darab 2, 4 darab kosong pun kosong. Jadi kosong tambah kosong tolak 4 dapat negatif 4. Ni negatif 4. Kalau F1 negatif 1,02 tambah 4 darab 1 tolak 4 dapat berapa pula? Di sini negatif 1 tambah 4 tolak 4 dapat negatif 1. Okey. Kalau X-nya 2 jadi negatif 2,2 tambah 4 darab 2 tolak 4 dapat berapa ni? 2,2 4 tolak 4 tambah 8 tolak 4 dapat sifar. Okey. Dan kalau anda cari pula F3, kalau X-nya 3, F-nya 3 negatif 3,2 tambah 4 darab 3 tolak 4 dapat berapa? Negatif 9 tambah 12 tolak 4. Berapa tu? Dapat berapa? Dapat 9 ni 13, berarti dapat negatif 1. Nampak negatif 1. Automatik anda boleh dapat ini adalah kita kata bentuk parabola tadi, dan dia simetri. Bila simetri, ini kosong, 2 dapat kosong. Kalau X2, efeknya kosong. Okey. Kalau X-nya 3, efeknya negatif 1. Jadi kalau 4, berapa agak? Gitulah. Boleh nampak. Sudah sajalah, mudah saja sebab dia adalah simetri dan melengkung bentuk parabola. Dan dia di sini sudah tentu kita lihat terdapat negatif 4 dah. Gitu. Okey. Jadi kalau kita nak lihat grafnya, okey. Samalah tadi. Kita buat grafnya ke bawah pula. Okey. Ini paksi fx ni. Dan ini adalah paksi x. Jadi graf daripada 0 pada negatif 1. Negatif 1. 0, 1, 2, 3. Ni skala mesti sama besar ni. 1. Ni kalau anda guna kertas graf, anda guna ini satu petak, ni satu petak, satu petak, satu petak. Gitu. 4. Okey. Paksi X gitu okey. Dan di sini kosong lah. Ni kosong. Di sini kita kata negatif 9. Kita pakai petak lah di petak. Ni yang penting sebab ini 9 kan, kalau kita buat macam ni, kita akan tunggu turun sampai 9 cm. Jadi kita yang penting sama dia punya skala mesti sama. Kan? Saya agak ni 5, negatif 5. Jadi nampak sama besar, sama panjang Kalau kita pakai ini setengah sentimeter, ini pun setengah sentimeter, ini setengah sentimeter, ini setengah sentimeter gitu. Okey, 1, 2, 3, 4. Ini negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, negatif 5. Nampak negatif 4. Gitu. Okey. Gitu Jadi kalau kita nak tandakan graf, negatif 1 dapat 9 sini. Ni di sini negatif 1. Ini 9, negatif 9 ni. Ini negatif 9 ni. Kosong kita dapat negatif 4. Kalau kosong negatif 4 duduk kat sini. Okey, kalau 1 dapat negatif 1. 1 dapat negatif 1 sini. Ni negatif 1 ni. Ini negatif 4. Ni negatif 1. Kan? Itu 1 di sini. Ni. Dan kalau 2 kita dapat kosong. Kalau 3 kita dapat negatif 1 duduk kat sini, dia sama kan? Sini.
Dan kalau 4, kita akan dapat negatif 4. Negatif 4 dia sama dengan ni. Sini. Nah, dan kalau kita lukis graf, gitu. Ni lukis untuk sekadar untuk melihat bentuk aja. Kalau anda nak lukis lukisan graf, mana anda kena pakai guna kertas graf. Tapi ini contoh awal nak lihat bentuk graf. Okey, jadi anda lihat di sini. Ini adalah paksi simetri. Dan bentuk ni adalah bentuk parabola, melengkung ke atas macam ni. Dan wujud titik maksimum. Mana? Titik maksimum. Ini titik maksimum lah, paling tinggi maksimum lah. Itu maksud dia paling tinggi. Ini paksi simetri dan ini adalah bentuk parabola. Itulah contohnya. Contoh yang kedua, di mana bentuk dia adalah bentuk, ni yang kata bentuk menangis ni. Kalau jadi kesimpulannya fx x kuasa 2 tambah bx tambah c, A ini mesti sama ada positif ataupun negatif. Kalau positif, dia tak boleh sifar. Kalau sifar, dia tidak jadi kuadratik. Kalau positif, dia jadi yang tadi, iaitu bentuk positif. Kalau A adalah nombor positif. Mana bentuk graf adalah, dia akan jadi macam mana? Akan jadi macam ni. Senyum, dia panggil senyum. Kalau A sama dengan negatif, positif, kalau A negatif, dia akan masam, menangis, graf menangis. Itu aja. Kalau kita nak mudah lihat. Dan ini graf parabola nama dia. Dia ada paksi simetri. Ini kita panggil paksi simetri, dan dia ni ada paksi simetri dan dia adalah simetri. Okey, graf berbentuk simetri. Ada paksi simetri, graf bentuk simetri. Satu parabola simetri. Okey. Itu sahaja untuk pelajaran. Cuba anda cari sendiri. Ni latihan. Contohnya, soalan latihan fx sama dengan x kuasa 2 tambah 2x tolak 3. Okey, cuba anda dapatkan bentuk graf dia. Dia senyum ke dia menangis. Okey, nombor 2 fx, nak senang saya ubah je yang ni. Okey. Apa bentuk dia? Cuba banding bentuk bagi kedua-dua ni. Ada simetri, paksi simetri ada tak? Dan apa tu, lihat bentuk yang dikatakan parabola tu. Okey? Dan cari titik minimum ataupun titik maksimum daripada graf tu. Anda boleh nampak. Cuba tentukan titik minimum dan titik maksimum. Jadi untuk pelajaran seterusnya kita akan pelajari bagaimana nak cari paksi simetri dan titik minimum maksimum dengan pengiraan. Sekarang kita lihat menggunakan graf. Okey? Jadi itu sahaja untuk kali ini dan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi